القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, lately ni Acap nak cerita sikit dengan korang ni. Subscribers Acap, followers Acap dok request, abang Acap cuba tengok cerita ni dekat Netflix. Cerita ni seram, cerita hantu Taiwan. Aku macam ni cerita apa ni kan. So bila dah terpanggil macam tu, kita pun pergilah tengok. Lepas kita dah tengok, ada cerita lah, of course lah, mesti ada content punya kan. Kita ada baca punya mah. So apa benda tu, jap lagi kita akan share dengan korang. Jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Okey, satulah Acap nak bagi tahu dulu. Cerita ni menarik kerana ia berdasarkan daripada satu kisah benar. So apa kisah dia, sekejap lagi kita share. Kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay guys, incantation ataupun dalam bahasa Melayunya bertajuk jampi, mantra dan sebagainya. Bukan Helusaini, tidak, tapi ini yang betul guys. Okay, kita nak cerita pasal incantation ni. Kita tahu macam Acap cakap tadi, dia merupakan salah sebuah filem seram yang terbaru daripada Taiwan, 2022 lah. Arahan daripada Kevin Khoo bersama dengan Chang Chi-wei. Bukan, yang ini Chi-ho, lain. Itu orang lain. Gambar tu bukan Chi-ho. Alright, so filem ini terinspirasi dari kiriman-kiriman melalui email dan pengakuan dari beberapa YouTuber, dan juga terinspirasi daripada beberapa filem ikonik Asia seperti The Ring, One Missed Call, Dark Water dan Ju-on, tak silap Acap. Alright, so kita make it short lah. Kevin Khoo, director dia, pernah cakap yang isi filem seram ni memang kena ada sifat-sifat manusia lah, di mana ini adalah pancing utama untuk diorang curi perhatian penonton. Kerana kalau sekadar filem seram yang keluar tu dia macam trik biasa, klise lah, senang cerita kan. Senang cerita, benda-benda macam ni pembikin filem dah selalu sangat buat. So bila dia kata dia come out dengan satu filem yang berunsurkan agama, terutamanya agama Buddha, sebab dia orang kat Taiwan kan. Kalau dekat Malaysia mungkin agama Islam lah digunakan. So bila benda ni keluar, of course lah netizen dekat sana and beberapa pihak khususnya yang berkaitan dengan agama ni mempersoalkan antaranya macam gerak tangan, simbol, nyanyian dan mantra itu sendiri guys. Tapi Kevin Khoo ni relax lah. Dia kata semua tu hanyalah rekaan semata-mata dan ada yang ditokok tambah. Cerita ni bukan 100% real, ada tambah-tambah dia, tapi ada di antara kisah dekat dalam movie ni memang diambil daripada kisah yang sebenar. Alright, kisah ni diilhamkan daripada satu peristiwa kejadian sebuah keluarga yang berada dekat daerah Gushan, Kaohsiung pada tahun 2005 Februari tak silap Acap. Sehingga memang menjadi bualan lah, viral lah waktu tu dekat bandar dia, dekat sekitar jalanan pula jiranan dia. Alright, cerita ni bermula guys bila satu keluarga ni lah, laki bini ni lah, dia ni ada 4 orang anak, 3 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Diorang ni memang dikenali sebagai satu family yang holy lah, maksudnya beragama, kuat pegangan dia, taat kepada agama. Tapi satu hari ni salah seorang daripada anak dia telah pun jatuh sakit, which is anak bongsu dia guys, kalau tak silap Acap. Anak bongsu dia jatuh sakit, and yang paling menakutkan sekali guys, malam itu dia mengalami histeria buat kali yang pertama. Diorang ni orang yang taat pada agama, tapi macam mana out of nowhere kena histeria. So waktu tu diorang ni agak pelik lah, macam mana benda ni boleh jadi. Tapi pada hari dia kena histeria tu, dia suruh untuk kakak sulung dia tu balik. Tapi kakak sulung ni bukan tinggal dekat-dekat, tinggal dekat Taipei Taipei dengan tempat dia duduk tu mungkin jauh lah. Dia kata, aku nak kakak aku balik
balik kampung. Aku nak balik, dia kata macam tu. So mak bapak dia ni macam apa pasal dia nak kakak dia ada apa kat situ kan. So dia tak nak cakap panjang, dia pun pergi call lah Alung dia. And bila dah call apa semua, of course lah kakak kan sayang adik, dia pun baliklah ke kampung sebab dia rasa waktu tu memang tengah ada something not good lah happen to dia punya adik, dan dia pun gerak balik ke kampung dia. So guys, bila akak Long dia ni dah balik, dia tengok adik bongsu dia dalam keadaan sakit. And then malam tu guys, terjadinya satu lagi histeria, di mana dia bagi tahu yang Kak Long dia ni sedang dalam bahaya dan akan ditimpa dengan satu musibah buruk. Tapi Kak Long ni macam tak ada, aku okey, tak ada masalah, mungkin angah kot, dia kata macam tu. So akak dia ni decide untuk call lagi 2 adik dia untuk pulang balik ke kampung. So setelah 4 beradik ni berada di kampung sama dengan mak ayah dia, so ada 6 orang lah kat rumah tu. Tiba-tiba guys, satu hari tu out of nowhere, satu keluarga diorang jatuh sakit. Ada yang penyakit kulit, ada yang muntah-muntah, ada yang dirasuk dan sebagainya lah kat situ. And then ada juga yang mendakwa yang mereka ni dirasuk oleh dewa-dewa yang datang daripada pelbagai agama dekat tempat diorang lah, which is dewa agama rakyat Cina kot. And yang itu orang kata apa, starting point yang membuatkan diorang ni berpecah belah. Bila diorang dah kena rasuk, and dia ni nampak dia ni dalam bentuk lain, dia ni nampak dia ni tengah macam nak bunuh dia, and diorang ni start menuduh antara satu sama lain. Apabila diorang ni, senang cerita bila diorang dirasuk ni, diorang nampak diorang ni seperti dewa, tapi sebenarnya mereka ni dirasuki oleh syaitan yang menyamar sebagai dewa. Itu menurut kepercayaan dia lah. So guys, bila diorang ni dah dirasuk, dia senang cerita, acap bagi korang satu imagination lah. Kita ada 4 beradik, seorang ni kena rasuk, 3 ni macam elok. So yang 3 ni dia orang tak percaya yang first ni kena rasuk, mungkin yang kedua kena rasuk, mungkin yang ketiga kena rasuk. Senang cerita lah, sampai tahap dia orang ni tak makan dan hanya minum air sahaja, sebab dia orang takut apa yang diorang makan tu telah pun diletak racun ataupun ada cubaan untuk membunuh di antara satu sama lain. So hari demi hari guys, keadaan diorang memang makin lama makin teruk, sampailah satu hari ni kakak sulung dia meninggal dunia kerana kecederaan dan kegagalan organ yang banyak. Kau boleh bayang lah apa dia punya chaos kat tempat tu. Alright, so bila benda ni sampai ke pihak polis, kes ni macam mana dikategorikan sebagai satu kes mass hysteria lah, di mana benda ni berlaku kerana faktor ketakutan dan juga psikologi seseorang. Dan apa yang jadi kat mak bapak dia ada yang acap baca kena ikat pada 8 hari berturut-turut, hanya diberi makan najis dan air kencing, and diorang adik-beradik ni menjadi seperti bukan manusia dah lah. Tapi guys, sampai hari ni tak ada siapa tahu tentang kronologi sebenar kematian anak sulung dia tu, sama ada dia ni betul-betul terkorban kerana kecederaan ataupun mereka sengaja mengorbankan anak yang pertama tu untuk melepaskan mereka daripada syaitan tersebut. Alright, so lepas di kejadian tersebut, bapa dia pun decide untuk keluar daripada rumah tu sebab dia percaya yang syaitan tu dah ikut mati sama dengan anak dia yang pertama. And pihak polis dan forensik juga ada mengatakan bahawa rumah tersebut memang dalam keadaan yang orang kata apa, dikawal tapi menyeramkan. And terdapat juga sumber lain bagi tahu lepas kejadian tu guys, mereka sekeluarga ni mati satu persatu, dan sehingga hari ini hanya tinggal emak dia sahaja yang hidup dan diletakkan di dalam wad sakit jiwa. Okay guys, antara fakta kedua ataupun faktor kedua yang diorang suntik ke dalam filem ni adalah faktor penganut sekti. Sekti ni apa? Acap pun first time dengar guys. Diorang ni ambil this kind of agama sebab ini adalah satu agama yang jarang didengar. Tapi selepas kau kaji tentang apa itu agama sekti, sebenarnya agama sekti dan juga penganut-penganutnya memang wujud di dalam kalangan masyarakat kita hari ini guys. Sekti daripada sudut istilah, diorang adalah merupakan satu kelompok agama yang mempunyai kepercayaan atau pandangan tentang agama yang sama tapi berbeza pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh penganut agama seperti berlainan mazhab. Faham tak benda tu? Diorang ni satu tapi diorang banyak pecahan.
Dia orang banyak pecahan. And apa yang lagi gempar je guys, dia orang percaya bahawa sistem agama yang ada ni tak cukup dan tak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam sesebuah agama tersebut. And dia orang ni sebenarnya sedang berusaha untuk mengubah dunia dan ataupun dengan mengajar fahaman serta pemikiran mereka yang berbeza-beza pendapat ni untuk diterapkan kepada manusia-manusia sejagat di dunia ni guys. Kenapa agama ni tak dapat dikembangkan secara besar ataupun secara meluas kat dunia ni guys? Satu je sebab dia. Sebab apa? Mereka ni tak bersatu. Bukan saja Melayu lah, diorang pun tak bersatu, dan kebanyakan tindakan ataupun ideologi diorang more to criminal dan juga ekstremis. Disebabkan itulah sekte ni dilihat sebagai satu aganut yang membahayakan lah bagi Acap. Alright, so diorang tak dapat meluaskan dengan cara yang baik lah. So that's why lah kalau korang tengok dekat dalam filem ni guys, diorang ni memang sangat ganas dan sangat obses dengan apa yang mereka puja, sampaikan untuk mengorbankan anak mereka sendiri bukanlah satu masalah bagi mereka. Aku tak boleh bagi spoil lah sebab ada yang tak tengok lagi, tapi agama sekte ni merupakan salah satu point yang diorang pegang dan diorang cuba tonjolkan macam mana sesebuah agama itu kalau kita terlalu ekstremis dan juga terlalu taksub sehingga kita percaya yang mereka ni memberi sesuatu yang luar daripada jangkauan kita, kita akan bertindak lebih daripada apa kemampuan ataupun larangan agama tu sendiri. Aku nak cerita tapi kau akan faham lah bila kau dah dengar apa yang Acap cakap ni kan. Apa yang panjang-panjang tu tadi, kenapa dia orang tak sesuai. Dekat dalam filem ni dia orang tunjuk semua guys. Daripada starting yang perempuan ni kena sampailah ke hujung perempuan ni cuba hapuskan. It's so extremist. Seriously, dia memerlukan banyak korban, dia memerlukan banyak gila effort dan ramai juga yang terkorban disebabkan kepercayaan yang diorang anggap karut tapi sebenarnya ada, yang diorang anggap tahyul tapi sebenarnya berbahaya. And ada lagi satu faktor kenapa agama ni tak dapat diperluaskan adalah cara mereka untuk mengajak orang masuk ke dalam agama mereka. Kalau dalam filem ni guys, korang boleh nampak banyak kali dia paksa penonton untuk ingat benda tu, untuk hafal benda tu, untuk sebut benda tu. And memanglah filem je kan, tapi itu sebenarnya cara halus mereka untuk memaksa kita-kita yang tak tahu apa-apa ni masuk bersama dengan mereka, antara jadi penganut ataupun jadi korban mereka. Alright, so macam yang sedia maklum mungkin lokasi penggambaran incantation ni dijalankan di sebuah tempat penginapan yang bernama Lidong Villa di Hsinchu, Taiwan. Ini adalah villa yang di mana mereka ni sebenarnya berada di sebuah kawasan perkampungan yang sama dengan keluarga tu tadi. And dikatakan villa tersebut juga kepunyaan seorang lelaki tua yang berusia 90 tahun. And dia mengatakan bahawa villa tersebut sebenarnya telah pun ditutup selama 10 tahun yang lalu kerana dia mengusahakannya secara bersendirian. Dia tak laratlah senang cerita kan. Tapi benda tu dibuka semula, villa itu dibuka semula disebabkan set penggambaran filem ini sahaja. Dia kata macam tu lah. And owner tu pun ada cakap lah yang keluarga Wu tu pernah duduk dekat area-area sini, tapi dia tak bagi tahulah dekat mana. And lastly guys, Acap nak share dengan korang, ini kita bagi spoiler sikit Ada satu scene ni ataupun ada satu elemen ni sebenarnya memang diambil daripada kisah benar ni dan dipertontonkan dekat dalam filem ni. Kalau korang tengok filem ni nanti kau tahu anak dia si Dodo tu, dia ada satu scene ni dia disuruh untuk tidak diberi makan selama 7 hari. Itu merupakan kisah benar yang berlaku kepada keluarga tu tadi, di mana pawang orang panggil apa dia punya tu, Sami apa benda tah kan, Sami dia menyuruh Kak Long dia ni untuk tidak diberi makan selama 7 hari. Tapi nanti tengoklah sendiri. Alright. So guys, itulah dia antara beberapa poin yang Acap dapat kupas, yang Acap dapat baca, ceritakan kepada korang. Sebab director dia pun tak mendedahkan semua benda dekat dalam ni. And of course lah, dia dah bagi tahu dah cerita ni half fiction, half true story. So ada banyak benda yang dia dah tambah itu ini. So macam aku cakap tadi, benda ni something yang rare. Filem ni kita review sikit lah. Filem ni something yang rare kerana apa? Kalau korang kata, Cap, aku dah tengok filem ni Cap, bosan doh, ngantuk doh. Yes, aku mengaku Mat, 20 minit pertama tu memang ya Allah,
asal mengantuknya tengok cerita ni. Tapi bila dia dah masuk ke dalam era yang macam aku cakap tadi, yang berkaitan dengan budaya, agama, penganut dan sebagainya, it will be fun. It will be something else lah bagi aku kan. So kepada korang yang nak tengok, apa yang disuruh tu jangan ikut. Kalau boleh jangan kalau disuruh tengok, suruh hadam dalam kepala, benda tu kalau boleh elak kan. Sebab seriously korang akan terganggu dengan mantra, bacaan, logo dan beberapa image kat dalam ni. Kanak-kanak memang aku tak rasa boleh untuk menonton filem ni. Filem ni 18 ke atas filem ni 18 ke atas. So tak payah nak beri ajak adik yang bawah 18 ni pergi tengok. Sebab macam Acap cakap tadi, is really disturbing gila cerita ni. Alright guys, untuk cerita ni Acap suka. Tak nak bagi rating, aku bukan Zaf Vlog. Tapi Acap suka cerita yang dipertontonkan oleh Kevin ni. Dia mengarah dan dia tunjukkan kita CCPOV dan sebagainya. Dan Acap juga suka dengan cerita sebenar di sebalik filem ini juga guys. So mungkin korang lepas ni nak tengok cerita ni, at least korang dah tahulah, oh scene ni lah Acap cakap, oh inilah rumah sebenar, oh keluarga Wu punya kejadian yang inilah. Itu saja kerana apa video ini dibuat. Okay guys, kita jumpa lagi di video akan datang. I see you when I see you guys. Wacau lu. Assalamualaikum. Good luck for you. Happy watching. Enjoy guys. Ciao.